祝大家新年快乐。 Di tahun baru buat kita minggu kedua, saya bersyukur kita memasukinya dengan penuh semangat. 感谢神，我们可以经历这个第二个礼拜的新年，用气氛的态度来经历这个新的一年。 Ya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. 来，我们一起祷告。 Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami tak henti-hentinya mengucap syukur kalau kami melihat ke belakang bagaimana Tuhan setahun menopang hidup kami. Ada banyak pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami juga mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami ada di tahun yang baru. Kami sungguh mengucap syukur karena kami mampu melewatinya. Semuanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Meskipun kami ketika melewatinya, kami melihat mungkin hidup kami penuh dengan air mata. Tetapi sampai hari ini kami ada di tempat ini, kami percaya tangan-Mu masih bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh melewatinya ya Tuhan. Kami penuh ucapan syukur datang kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Setiap pribadi lepas pribadi, setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Demikian juga gereja di tempat ini. Kami rindu supaya Tuhan yang terus menopang sepanjang tahun ke depan nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami mau datang dengan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar firman-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu, buka hati kami, izinkan kami sekali lagi mengalami kuasa Tuhan, mengalami sendiri penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Yaitu tak kalah Tuhan menyertai kami, berjalan ke depan, meskipun jalan di depan itu masih belum kami ketahui ya Tuhan. Sehingga kami boleh terus mengalami kuasa dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Teduhkan hati kami Tuhan, dan berkati dan pakai kedua hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu juga boleh berbicara bagi kami semuanya dan kedua hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di awal tahun yang baru, 兄姐妹们，在新年的 kita minggu yang lalu sudah mendengar pesan dari firman Tuhan oleh Pendeta Michael. 我们已经听到席牧师的勉励， Boleh tahu ada yang masih ingat intinya saja? 有人记得吗？ Oh, saya paham. Oke. Oh, sih. Berarti firman Tuhan minggu lalu tidak berlalu begitu saja ya, saya bersyukur begitu ya. 感谢主，弟兄姐妹们还记得上个礼拜的信息。 Ya, Pak Michael minggu yang lalu mengingatkan kita semua untuk mengawali tahun ini ya dengan apa namanya? Jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta yang ada di surga. 上个礼拜席牧师提醒我们，让我们要进入新的一年来追求什么积攒那个天上的财宝，不是在世界的财宝。 Karena apa? Karena Hai, saya cincin lain. Oh, karena apa? Karena harta yang di bumi itu bersifat fana, sementara. 因为在这个世界上的财宝是有限的，不是永恒的。 Kita masih ingat kemarin Pak Michael cerita ada orang yang mengumpulkan uangnya, akhirnya uangnya benar-benar menjadi hanya sepenggal, begitu ya? 上个礼拜席牧师有说，那有一位人把他的金财拿来收在一个地方，结果呢，他的钱被重测到剩下一半哈。
Jadi carilah harta yang ada di surga. 所以 Yang 呢， kekal. 我们就是要积产我们的在天上的财宝。 Nah, saudara, untuk melakukan hal ini 如果要做这个，要怎么样行这个？ gampang atau susah? 容易还是不容易？ Hah? 不容易是吧？ Gampang atau susah? Susah. Abi ada jalannya enggak? 有它的Ada jalannya enggak? 有它的路吗？要这个就是要追求那个天上的 Apakah 财宝。 mengejar harta yang di surga itu ada enggak jalan yang tersedia buat kita? Ada. 有它的方法吗？要追求这个积产那个天国的财宝。 Nah, salah satu adalah saya percaya gereja adalah sarana untuk itu. 我相信教会就是一部分的方法。 Ya, supaya kita belajar mengejar harta yang ada di surga. 那我们学习怎么样来追求积产天上的财宝。 Tapi masalahnya waktu mau melangkah menuju ke pengejaran akan harta surga itu bagi sebagian orang atau umumnya itu tidak mudah. 对有一些人来说，我们第一步要追求这个天国的财宝是比较有问题，比较辛苦的。 Makanya hari ini saudara saya beri tema itu 所以今天的题目就 stepping 是 out. 就是要怎么样 Itu 说？ stepping out 就 itu 是走出 melangkah keluar. 走出我们的安全的什么舒适的状态， Ya, 舒适的状态。 ini it's time. Ini waktunya, ini tahun yang baru, waktunya bagi kita untuk melangkah keluar. 这个是新的一年，就是我们的机会要就是要走出这个舒适的态度。 Ya, ya. Kita sering kali tidak tahu bagaimana kondisi di depan. 我们经常不知道未来的道路是怎么样， Ya, sehingga kadang-kadang secara naluri kita tidak berani jalan. 所以我的本性是不勇敢来进行 Karena 前途， jalan di depan itu tidak kelihatan. 因为前途是我们看不见的。 Ya. Bagaimana kalau terjatuh? 如果我们跌倒时候怎么办呢？ Bagaimana kalau di depan sana itu ada orang jahat? 如果在我们的前面有坏人怎么办呢？ Mendingan saya di rumah aja. 有个好，我们在家而已，安全比较安全。 Jadi kita akhirnya tidak berani melangkah 结 keluar. 果我们就不敢走出去啊，还有透过我们的这个舒适态度嘛，舒适态度。 Namun sebagian orang memilih untuk melangkah ke depan meskipun jalan di depan itu masih belum tahu. 但是有些人还是勇敢的走出，就是离去他的那个宿舍的安全啊，他的安全感，他走出，他勇敢的面对前途这样。 Saudara kenal nggak? 认识吗？印尼人一定知道。弟弟哥不是，周大哥，这个不是台湾人哦。周大哥，你认识吗？你认识吗？你认识吗？谁？不认识。印尼的一个魔术师吗？那你知道吗？不知道。这印尼很出魔术师名啊，，很有名哦。 Siapa namanya? 弟弟哥不是，他的名叫做 Daddy Corbuzier。 Deddy Corbuzier. Corbuzier。 Saudara, saya ingin cerita sedikit tentang Deddy Corbuzier ini. 我要讲一点点关于这个 Daddy Corbuzier。 Namanya sebenarnya bukan Deddy Corbuzier. 他的名应该是不是 Daddy Corbuzier？ Namanya adalah Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo. 哇，他的名很长哎，他的名应该是 Deodatus Andreas Daddy Cahyadi Sunjoyo。 1, 2, 3, 4, 5, 5 nama, 很长哦。 Ya. Ya. Nah, saudara, Deddy Corbuzier ini itu dia memulai karirnya pada tahun 1998 dengan mengambil profesi sebagai seorang pesulap. 他第一次
1998年他什么呢？他他开始他的魔术师的行业，魔术的行业啊，Ah. 魔术的行业，魔术的行业。 Tapi dia terkenal itu juga dari situ, dari sulap itu. 他就是从魔术被出名。 Nah, kala itu sulap itu adalah sesuatu yang sudah biasa. 那时候魔术是很普通的事， Tetapi Deddy Corbuzier itu dia menyajikan sulap dengan dikemas dengan dialog-dialog yang begitu menarik. 但是这个 Daddy 他很会有创意在做这个魔术啊，他的魔术他有再加上他讲的话很有趣的讲的话，所以他更 Sehingga 出 namanya 名， langsung 所 melejit. 以 gitu ya. 他很快的出名。 Nah, begitu melejit pada tahun 2013, 在2013年时候， Corbuzier ini dia langsung mengalihkan profesinya menjadi profesi yang baru. 他改行了， Ya. 不是魔术了，现在变什么？ Dia mengalihkan profesinya menjadi apa ya? Dia terjun kalau ini bagian sulap, dunia entertainment. Dia ganti profesi menjadi terjun ke dunia bagian kesehatan yaitu fitness begitu. 他从魔术改成到关于这个身体健康的健身啊， Itu orang yang 健身 angkat besi gitu ya. 运动的健身这样， Dia melatih tubuhnya menjadi tubuhnya yang berotot kekar. 他就自己练习他自己的身体变哇很壮， Lalu dia mengembangkan program diet versinya sendiri lalu dia jual kepada orang-orang Indonesia. 他也是创意一个减肥的方法哦，就是他发明这个减肥的方法，新的方法给 Beda ya. Ini kayak kurus begitu tapi saya lebih kurus dari dia. Ini kurus begitu tapi ini lihat ototnya begitu ya. Kekar banget begitu ya. 他自己练他自己的身体，成为这样壮很壮。 Ya, lalu dia menjual paket dietnya ke masyarakat umum begitu. 他就卖他创意的减肥法， Karena diet itu dia jalani sendiri. 因为他自己经历过那个他的方法减 Nah, 肥的方法。 saya di Gramedia dulu di Indonesia juga sempat melihat baca-baca sedikit bagaimana program diet yang dia tawarkan itu. 我也有读他的书哦，在印尼的书店看他的方法减肥的方法是怎么样的。 Jadi dia sudah ganti profesi menjadi orang yang seperti itu. Kemudian 他已经改行了，他的 berikutnya dia melangkah lagi. 结果呢，他再进行新的， Dia melangkah menjadi presenter TV, presenter RCTI. 他改成什么？主持 Kita 人 putih. 主持人，节目主持人啊，节目主持人在电影啊， Menayangkan 电视台。 siaran hitam putih 他在电视台就是黑白的 yang 节目， yang sangat sukses waktu itu. 那时候很成功。 Ya, apakah selesai? 结果 Pada waktu hitam putih itu lagi melejit, 当他的黑白的节目很发展时候， Deddy Corbuzier ini dia mengganti profesi lagi, dia melangkah keluar lagi, dia 他在 menjadi 改变 seorang YouTuber. 他改变他的专业，成为那个 YouTuber， 叫什么 YouTuber？YouTuber。YouTuber。 Saudara tahu sampai hari ini, 当网红， ini data yang saya dapatkan mungkin ada 3 tahun yang lalu, dia sudah mendapatkan 10 juta subscriber. 他得到很多的什么订阅者，订阅者有多少10 juta. ？1万怎么样讲100万， ？100万。 1000万吗？1000万， 1000万。 Sampai hari ini subscribernya terus naik terus, ratingnya terus naik. 什么点字哈？订阅者，订阅者现在呢更升高更多人。 Saudara, selama dia lakukan ini selama hanya dalam jangka waktu 10 tahun. 他做这些只有10年， Jadi dalam 10 tahun itu paling tidak dia mengubah 4 atau 3 kali
macam profesi yang sama sekali tidak pernah dia geluti. 在这个10年当中，他改他的专业3到4次改专业。 Kalau teman-teman berusaha, buka usaha, bisa nggak 10 tahun ganti-ganti? 如果我 Berani 们 nggak? 如果我们开生意要开店哦，在10年当中可以换那个改行3到4次改行可以吗？ Jadi itu dia mulai dari semuanya mulai dari nol. 他全部都开始从零开始的。 Saudara, tetap dia di tempat atau memutuskan untuk melangkah keluar, ini adalah satu pilihan buat Denny. 要仍然在一个专业，还是要改变，就Satu pilihan. 那个是一个选择来。 Mengapa dia mau melakukannya? 为什么他勇敢的做呢？ Saudara, kalau dia tidak melakukannya, ya, maka popularitasnya itu akan turun sejalan dengan bertambahnya usianya. 如果他没有改行，他出名的什么会慢慢降低。 Bisa tenggelam kalau dia tidak mengalami perubahan demi perubahan. 如果他没有改变，他一定会不出名了，慢慢降低。 Karena dunia ini terus bergerak dan terus berubah. 因为这个世界一直改变。 Sehingga saudara sampai hari ini nama Deddy Corbuzier masih melejit. 所以呢，他的名到现在还是很有名，还出名。所以因为他是勇敢去改变。 Nah, saudara itu di dunia luar sana ya. 那个是在教会外面， Tapi intinya sama. 但是他的重点是一样的。 Kalau kita tidak berani melangkah keluar, 如果我们不勇敢走前， kita akan mengalami perlahan-perlahan kita akan tenggelam. 我们会经历到慢慢退步。 Nah, saudara, di dalam Alkitab Tuhan itu ternyata kalau itu di luar, ternyata di dalam Alkitab Tuhan itu seringkali juga memanggil orang-orang tertentu untuk melangkah keluar, melakukan sesuatu. 在那个是刚才那里，不就是在外面，在教会外面，现在在教会里面也是同样的，上帝也是有呼召过一些人，就是要勇敢走出。 Tuhan seringkali meminta tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu bertindak dalam situasi yang tidak ideal. 上帝时常呼召这些圣经的人物，就是要勇敢走出去，无论那个环境是环境不好、不理想的环境， Untuk apa? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. 就是要来行上帝的旨意。 Ya, itu adalah sebuah situasi di mana membuat seseorang itu bisa saja mengurungkan niatnya, tidak jadi. 那个情况会让我们不顺服啊，就是要自己不要顺服上帝的旨意这样。 Nah, saudara, tadi ayat yang kita baca itu Tuhan berkata kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. 在圣经有说啊，在创世纪12章1节， Di situ dikatakan Tuhan berkata, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." 就是在创世纪12章1节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地，本族父家，往我所要指示你的地去。” Saudara, Abraham di sini waktu mendengar permintaan Tuhan, itu dia berada dalam kondisi yang sulit, bukan? 当亚伯拉罕听上帝的这个命令时候，他是在一个不容易的情况当中。 Kalau kita ada di posisi Abraham, 如果我们在亚伯拉罕的角度， kita mungkin bertanya, mengapa harus meninggalkan keluarga? 为什么要我离开我的家人？ Haruskah saya meninggalkan papa, mama, saudara-saudara saya? Papa, mama saya sudah tua. 为何我要离开我的父母亲？我的父母亲都很老了。 Bukankah mereka perlu dirawat Tuhan? 是否我的父母要被我们照顾吗？
Tuhan tidak bisakah engkau berkarya di sini saja? 神啊，为什么你不能在这里进行你的旨意而已？ Apakah haruskah saya keluar dari tempat ini? 我必须出去从这个地方吗？ Bahkan lebih gawat lagi, saya harus keluar negeri. 更何况我还要从我的我要就是出外国这样，离开我的 Saudara, 家。 situasi seperti ini situasi yang tidak mudah bagi Abraham. 这个的情况是真的很不容易，对这个亚伯拉罕是很不容易的。 Meninggalkan keluarga, sanak saudara, lalu semua orang-orang yang dia kenal ke negeri, ke satu negeri, dan parahnya adalah negeri itu pun tidak diketahui. 上帝命令亚伯拉罕要离开他的家人，他认识的认识的人，然后不是单单离开他的家，但是还要出外国去，到不知道的地方。 Mau kemana Tuhan? 要去哪里？ Tuhan tidak kasih tahu. 上帝没有告诉亚伯拉罕， Berani melangkah. 勇敢吗？进行走出。 Dan celakanya di luar sana, di luar negeri sana, tidak ada seorang pun yang dikenal. 更何况在那排外面的他都不认识的人。 Saudara, situasi seperti ini sebenarnya bisa saja membuat Abraham itu kembali melakukan negosiasi dengan Tuhan. 这样的情况会让这个亚伯拉罕跟上帝在讨价还价，可以不可以不要啦？这样。 Maka mungkin Abraham pada akhirnya, oh jangan panggil saya deh Tuhan. 可能会最后亚伯拉罕说：“神啊，不要呼召我好了，不要呼召我。” Harus berpikir 1000 kali untuk melangkah. 可能亚伯拉罕要想1000次。 Mungkin Abraham bisa berkata, aku siap meninggalkan orang tua saya. 可能亚伯拉罕会说：“我勇敢了，离开我的家人。” Meskipun sebenarnya saya harus merawat mereka, mereka butuh saya, tapi saya bisa tinggalkan mereka. 虽然我应该是要看顾我的父母亲的， Tetapi Tuhan, masa Engkau suruh aku ke luar negeri, lalu tempatnya pun tidak tahu. 为什么上帝你要我出去要出外国去，不是在这个本地？为什么要出国？用我不认识的人、不认识的地方。 Saudara, percakapan-percakapan seperti ini, bukankah ini menjadi sebuah alasan yang cukup rasional buat kita? 这样的情况，这样的谈论怎么讲什么的合理的谈判。合理的谈判，可能会让 Jadi ada banyak 1000 macam alasan yang masuk akal untuk tidak melangkah sesuai yang Tuhan mau. 可能就是这样的情况，还会跟上帝讲如果可以不要顺服这样啊，那很多会变成亚伯拉罕想到很多理由不要去这样。 Dari kaca manusia, 从人的眼光， rencana Tuhan itu tampaknya kurang matang. 好像神的旨意神的计划不成熟的。 Betul nggak? Ya. Mau kemana saja masih belum tahu. Tapi sudah disuruh melangkah keluar. 要去到哪一个地方都不知道，但是上帝已经叫我们要走出去。 Gawat nggak? Gawat itu apa? 糟糕吧！你看我们的上帝。 Saudara, kadangkala Tuhan panggil kita dalam situasi seperti yang dialami oleh Abraham. 有时候上帝呼召我们也是同样的，像这个亚伯拉罕的情况。 Bahkan saya boleh katakan berdasarkan kesaksian Alkitab itu bukan kadang-kadang, bahkan seringkali Tuhan panggil anak-anaknya untuk melangkah tak kala situasinya belum kondusif. 按照圣经的故事很多看到上帝呼召人的时候，就是在这个不好的情况，他呼召我们要做一件事这样。 Tapi Abraham tidak berpikir demikian. 但是亚伯拉罕没有这么想。 Betul nggak? Ayat pasal 12 ayat 4. 创世纪12章 Itu 4节。 langsung setelah Tuhan berfirman, Alkitab mencatat demikian. Lalu
pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. 亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候第75岁，年75岁。 Wow, saudara, lagi-lagi dari segi usia sangat tidak mendukung buat Abraham untuk melangkah keluar. 如果按照年岁来看，75岁是不应该要走出去的时候。 Namun kita tahu kisah Abraham. Abraham adalah orang yang taat kepada Tuhan. 但是我们知道，从这个圣经的故事，我们看见亚伯拉罕是顺服上帝的， Dia segera melakukan perintah Tuhan. 他进行走出去。 Alkitab tadi ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abraham. 圣经说，接着亚伯拉罕接着走出去，顺服上帝的呼召。 Saudara, tindakan Abraham inilah yang membuat dia diberkati oleh Allah. 亚伯拉罕的这个的行为让他被上帝祝福， Maka dari keturunan Abraham lahirlah bangsa Israel. 所以从亚伯拉罕的子孙，建立了以色列国。 Bahkan rencana keselamatan Allah bagi dunia itu pun terlaksana melalui kelahiran Yesus Kristus dari keturunan Abraham. 更何况我们的救主耶稣就是从亚伯拉罕的子孙来的。 Nah, saudara, saya ingin mengajak kita melihat tokoh yang lain. 我们也是可以看其他的人物， Tokoh ini juga dipanggil dalam keadaan situasi yang tidak ideal. 就是被神呼召在不理想的情况，不理想。 Saudara, tokoh itu adalah salah satu adalah Musa. 就是我们知道其他的就是摩西。 Waktu dia dipanggil oleh Allah, Musa itu bekerja, dia berprofesi sebagai seorang gembala. 当摩西被神呼召时候，他是一个牧羊人。 Saudara, dia sudah hidup selama 40 tahun sebagai seorang gembala. 摩西已经成为牧羊人40年， Saudara, 40 tahun domba-dombanya sudah banyak sekali. 他所养的羊群一定是很多了。 Dia sudah hidup kaya dan nyaman di Midian. 他已经生活的很丰富，很富。 Namun Tuhan memanggil Musa untuk melangkah keluar demi melaksanakan rencana Tuhan. 但是上帝呼召他在这个的当中，呼召他来拯救以色列人。 Musa diutus kepada bangsa Mesir. 摩西被神呼召到埃及去。 Saudara, waktu dulu Musa itu lari dari Mesir karena dia dikejar-kejar oleh orang-orang Mesir. 摩西那时候摩西有一段时间，摩西就是从埃及去到米地亚，就是因为埃及人要追杀他。 Dia takut dibunuh maka dia melarikan diri. Sekarang Tuhan utus dia kembali ke Mesir. 他怕被人家杀，所以他跑到米地亚。但是现在呢，上帝呼召他要回到埃及去。 Saudara, kembali ke Mesir ini adalah situasi yang sulit buat Musa. 要回到埃及是一种很不容易的情况， Karena orang masih ingin membunuh dia masih ada di sana. 因为要杀死摩西的人还在那个埃及， Lagi pula dia harus meninggalkan domba-dombanya. 他也是还要离开他的财宝啊，他的羊群啊。 Saudara, meskipun awalnya Musa menolak, tetapi akhirnya dia pun melangkah keluar. 虽然起初摩西是拒绝上帝的呼召，但是最后他也是顺服上帝。 Saudara, tokoh yang lain saya ingin mengajak kita lihat 其 adalah 他的人物 ini sudah pernah saya khotbahkan, yaitu Yosua. 就是耶稣亚， Tuhan minta Yosua seberangi sungai Yordan. 耶稣亚上帝呼召吩咐耶稣亚要越过那个约旦河，
ketika air sungai sedang banjir dan deras. 当那个水涨时候，很高时候，上帝叫他要越过这个约旦河。 Tuhan tidak panggil Yosua menyeberang ketika sungai itu dangkal. 上帝没有吩咐这个约书亚越过这个这个河，当那个水还是很浅的时候。 Yosua sebenarnya di dalam posisi ini dia juga sebenarnya bisa berdalih kepada Tuhan. 在这个情况，应该约书亚也是可以跟上帝berdalih 狡辩，跟上帝狡辩。 Ya mungkin maksud Tuhan itu ya 3 minggu berikutnya lah baru kita nyebrang. 可能他会跟上帝说啊，上帝啊，3个礼拜后了吧，才列这个河。 Tuhan pasti tidak mungkin bermaksud kita menyeberang saat banjir begini. 可能不可能，上帝叫我们列这个河，当它的水那么涨时候。 Namun sekali lagi Alkitab mengatakan Tuhan tidak bermaksud air sungai itu surut baru mereka seberang. 我们看清楚，在这个圣经说，上帝没有想叫他们列这个河，就是在浅时，它的水浅时候，但是就是在那个水很涨时候，就是叫他们列那个河。 Tuhan tidak bermaksud segala situasi itu semua sudah terkendali baru melangkah. 上帝没有没有吩咐人，当那个情况那么这个情况在掌握当中，就是踏出去，我们上帝吩咐我们踏出去，没有这样的。 Saya percaya Yosua di dalam hatinya ada ketakutan, tetapi dia terus melangkah keluar dari zona nyamannya. 但是我们相信这个约书亚他是就是靠上帝走出去的啊， Stepping out. 他勇敢的走出 Saudara, 去。 karena ada waktu kita terbatas, saya tidak paparkan semua tokoh-tokoh, tetapi ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Alkitab catat mereka bersedia melangkah keluar saat diminta oleh Tuhan. 很多那个圣经的人物，就是当情况不安稳不好的时候哦，就是上帝呼召他们走出去的。 Saudara, ini mungkin memberikan gambaran tertentu buat kita. Saya mengambil perahu ini. 我们看这个图可能我们有不一样的。 Anda ingat apa ketika melihat perahu dan air lalu dengan tema stepping out? It's time to stepping out. 如果你们看到这个图片，还有一个船，你们想到什么？又走出去的时候，什么？你们有想到什么？ Ada kepikiran apa? 想到什么？ Ya ingat lah ya. waktu yang panjang. Oke. Saudara, ini adalah kisah Petrus. 这个是彼得的故事。 Waktu Tuhan minta dia keluar dari perahu untuk berjalan di atas air. 当主耶稣叫彼得走出去，从他的船走下去，走在那个水上面。 Saudara, di dalam perjanjian lama kita juga melihat Petrus adalah tokoh yang bersedia keluar dari perahunya untuk melangkah menuju kepada Kristus. 我们看在新约我们看彼得勇敢的走出去，从他的船里。 Saudara, boleh saya katakan dari paparan-paparan yang sudah saya berikan bahwa hampir seringkali Tuhan justru memanggil dan memakai orang-orang tertentu, anak-anaknya, untuk berani melangkah keluar, meskipun pada waktu itu saatnya belum tiba menurut pandangan manusia. 上帝时常就是要吩咐我们，呼召我们要走出去，虽然情况是不合的，但是上帝要我们继续走，勇敢。 Bagaimana seseorang itu bisa melangkah, berani melangkah seperti itu? 我们如何勇敢的走出去？ Ya, dengan bersandar kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. 就是要靠上帝，用信心来靠上帝。 Tadi ayat Alkitab di depan kita tadi dibacakan apa? Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan berlari.
刚才经文开始这个敬拜的时候，主领有给我们给我们读那个经文哦，就是我忘记背后，努力面前，是不是？ Saudara tinggalkan kondisi-kondisi yang lama. 来，我们一起放弃以前放掉啊，忘记 Ya. 过去。 Jangan biarkan masa-masa lalu itu membelenggu kaki kita sehingga kita tidak bisa melangkah 不 keluar. 要让过去的来捆绑我们，不敢往前走。 Tapi ngomong-ngomong saudara, itu ayat saya tidak komunikasikan dengan liturgis kita hari ini kita. 那时候没有跟我们的师会主领讲哦，但是有同龄的。 Saudara, saya percaya ini pimpinan Tuhan. 相信有神的带领。 Lalu bagaimana? Apa yang menghalangi saudara dan saya itu tidak bisa melangkah keluar? 问题是现在什么情况、什么原因让我们不敢勇敢的往前走？ Yang pasti adalah saudara comfort zone kita. 最基本的原因就是我们不敢离开我们的那个刚才叫什么？舒适圈。 Saudara, ketika kita lama di dalam sebuah kondisi tertentu, 当我们很久的在一个的情况当中， kondisi itu akhirnya membuat kita menjadi nyaman. 那个情况让我们变成很安稳、很 Waktu 舒适。 dalam keadaan nyaman, 当我们很安稳、很舒适的时候， kita menjadi terikat dan tidak berani keluar dari kenyamanan. 我们被那个安稳、舒适捆绑，所以我们不敢。 Karena kita apa? Sudah merasa enak di dalamnya. 因为我们感觉很舒服了。 Ya. Mungkin kalau ada Tuhan yang memanggil kita, 如果有上帝来呼召我们， kita mungkin berkata, berdialog kepada diri sendiri. 可能我们会跟自己讲， Sudah enak kok mau tinggalkan? 很舒服了，为什么要离开这个舒服的舒适的？ Sudah nyaman kok masih mau pindah? 很舒服了，为什么还要搬？ Saudara, jelas sekali kenyamanan akan menghentikan langkah kita keluar. 这个很舒服的情况会让我们不勇敢往前走。 Tapi saudara, kabar baiknya adalah 但是弟兄姐妹们有好消息， bahwa orang yang melangkah keluar dari kenyamanan, dia akan mengalami kuasa penyertaan dari Tuhan. 有勇敢的心来往前走，我们是会经历到神的大能， Kita akan mengalami satu petualangan bersama Tuhan. 我们会经历到跟上帝一起同行的很精彩的冒险哈。 Bahkan mungkin kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. 很可能我们会经历到神的奇事， Dan itu membuat iman kita semakin berkobar buat Tuhan. 让我们的信心更成长。 Tapi sebaliknya, 但是 orang yang diam di dalam comfort zone ini, 如果我们继续在这个舒适态度、舒适圈， imannya menjadi tidak bertumbuh. 我们的信心会 Karena 不 menolak 会增长， berpetualangan bersama Tuhan. 因为我们拒绝了跟上帝的冒险一起冒险。 Saudara, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas California di Berkeley, 在 Amerika. California 吧，加州在加州的有一个大学 penelitian apa ya？ penelitian apa？ 研究研究大学研究。 Ya. Nah, saudara, mereka para ilmuwan ini mereka melakukan sebuah eksperimen dengan memasukkan amuba ya dalam lingkungan yang bebas stres. 这个他们研究就是把那个什么虫啊，那个什么变形虫放在一个很安全、很温什么 Jadi mereka 安稳的地方，这样
mereka setel suhunya menjadi suhu yang ideal untuk kehidupan amuba. 他们就把那个它的温度温度给它最适合给他们能够生活的温度。 Lalu kelembabannya diatur sedemikian sesuai dengan lingkungan amuba. 可能把它它的适度就也是把它调到最好的。 Makanan diberikan buat amuba, semua tersedia secara konstan, kontinu. 食物也是给他，然后也是每一次会给他，就是继续的给他。 Saudara, amuba ini memiliki lingkungan yang cocok untuk hidup, untuk bersenang-senang. 这个变虫变形虫，它就是给他很好的情况，很好的环境。 Saudara, Anda pasti akan menebak bahwa sang amuba kecil itu hidup bahagia. 可能我们会想，这个变虫型会生活到很舒服、很开心、很什么、很开心啊。 Tapi saudara, anehnya tidak beberapa waktu kemudian amuba itu mati. 但是这个结果这个变虫型死了。 不是更好。 Saudara, hidup di lingkungan comfort zone sebenarnya bisa mematikan iman kita. 我们如果生活在这个舒适圈态度，会让我们的信心不会成长，会死。 Situasi-situasi yang membuat saudara dan saya nyaman itu membuat kita menjadi tidak lagi bersandar kepada Tuhan. 这个舒适的圈态度，让我们什么忘记了？ Tidak bersandar kepada Tuhan. 让我们没有依靠上帝。 Iman kita menjadi tidak terlatih untuk bertumbuh. 我们的信心没有被训练更成长。 Lama-lama iman kita pun mati. 结果呢，慢慢的来，我们的信心变成死了。 Saudara, kalau amuba saja butuh tantangan untuk hidup, 这个变虫变形虫，需要挑战来进行它的生活。 maka kehidupan kita sebagai makhluk yang lebih kompleks dari amuba itu juga membutuhkan hal yang sama. 更何况我们这个很完成的一个人，我们也是需要什么的？ Membutuhkan tantangan. 需要这个挑战的生活。 Comfort zone akan mematikan iman kita seperti yang dialami oleh amuba itu yang mati. 舒适圈态度是会让我们的信心不会成长，会死。 Saudara, coba kalau saya tidak tahu mungkin teman-teman pernah mengalami ya. Kalau kita misalnya pergi ke kafe, restoran, 弟兄姐妹们，如果我们去到一个咖啡店， ya. Kalau ada mungkin kita pernah mengalami ya. 可能我们有经历过什么？ Kadang-kadang kita enggan berdoa di sana. 可能我们会懒惰祷告在这个咖啡店。 Mengapa? 为什么？ Mengapa hanya untuk doa makan saja di tempat-tempat umum keramaian seperti itu kita tidak berani? 有时候在很多人的当中，我们不敢祷告，为什么？ Karena saudara tidak mau diperhatikan. 因为我们不想给人家发现到， Saudara merasa tidak nyaman. 我们感觉不安全， Kita ingin terus di comfort zone. 我们仍然要在这个宿舍圈。 Tetapi comfort zone itu akan menghalangi kita bersaksi bagi Tuhan. 这个宿舍圈拦住我们为神见证， Akhirnya membuat iman kita lama-lama menjadi mati, kering. 久来久去变成我们的信心干枯啊，对干枯跟对干枯不会成长。 Begitu banyak orang Kristen tidak berani menunjukkan imannya di kafe, di restoran, di pekerjaan, di rumah tangga. 很多基督徒不敢见证他们的信心在很多人的地方，在咖啡店啊，在饭店啊，还是在家庭。 Saudara, comfort zone mematikan kita. 舒适圈让我们的信心枯干。 Saudara, seorang penulis Kristen terkenal bernama John Egbert, dia
dia mengatakan demikian. 有一个什么江John Ortberg John Ortberg dia mengatakan John Ortberg begini, 他说， jika kamu ingin melangkah di atas air, jika kamu ingin berjalan di atas air, kamu harus keluar dari perahu. 如果你要行在水上，你就必须出从你的船里。 Artinya saudara dan saya harus keluar dari zona nyaman. 那个的意思就是我们必须出从我们的宿舍圈。 Saudara, mari izinkan saudara dan saya merasakan ketidaknyamanan demi melakukan kehendak Tuhan. 来，我们一起勇敢的经历不安全的情况，让我们可以经历到什么？ Demi kehendak Tuhan, melakukannya demi kehendak Tuhan. 让我们可以做神的旨意。 Ya, tidak apa-apa merasa tidak nyaman asal mengalami petualangan bersama Tuhan. 没问题，经历不安全的，还是没有把握的情况，没有把握的情况，就是为了要行神的旨意。 Lebih berbahaya kita di tempat nyaman, tetapi seperti amuba itu akhirnya mati. 更危险的，如果我们在安稳的地方，让我们的信心死了，像就是像这个变形虫，它在安稳的地方变成它死了。 Saudara, itu yang pertama, kita harus hati-hati dan harus bersedia keluar dari zona nyaman kita. 那个第一点就是我们要小心哦，不要在安稳在舒适圈生活。 Nah, yang kedua, apa yang menghalangi kita tidak berani melangkah keluar? 第二，为什么我们不敢往前走？ Apa menurut saudara? 你们你们觉得什么拦阻我们不敢往前走的？刚才第一点就是舒适圈，第二呢？ Ketakutan? 惧怕。 Bagus, ketakutan. Yang lain, ada yang lain berbeda dari ketakutan? Malas. Nah, itu. Oke. 忧虑，担心。 Oke. Oh, sisi ya. Yaitu semuanya memang menghalangi kita. 对，那些也是会拦阻我们。 Tapi yang paling utama yang mau saya angkat itu hal yang paling menghalangi kita itu adalah tidak yakin dengan panggilan Tuhan. 但是最重要的，我要说，就是我们不确定神的带领。 Ya. Kalau Tuhan minta saya melangkah ke sana, ke titik A, ya ke titik B, misalnya dari A ke titik B, 若上帝吩咐我们从这个点要走出往到那个 B 点时候， tentu saya pribadi harus yakin dong Tuhan memang menginginkan itu. 第一点我就是要知道会知道上帝是要我真的要我往那边去。 Tapi ketika saya ragu, ya, ini benar nggak Tuhan panggil saya ke titik B sana? 但是如果我怀疑上帝要我往那个 B 点， Saya pasti tidak akan melangkah. 我一定不会往前走到那边。 Betul atau benar? Yes. Jadi betul. Jadi yang penting bagi kita itu sebenarnya yakin akan panggilan Tuhan, ini sangat penting sekali. 所以最重要的就是我们要有信心对上帝的呼召。 Saudara mungkin berkata demikian, Abraham, Musa, Yosua, mereka dengan jelas mendengar panggilan Tuhan, mereka dengan mendengar suara Tuhan secara audible. 可能我们会说啊，摩西、亚伯拉罕跟那个耶稣呀，他是直接听到神的跟他说话， Ya tentu dong mereka berani melangkah. 一定他们勇敢往前走。 Saya kan enggak Tuhan. 我们没有， Saya nggak pernah mendengar suara Tuhan berbicara kepada saya secara 我 langsung. 们都没有直接听到上帝跟我们说话。 Mereka pasti punya keyakinan karena Tuhan langsung berbicara kepada mereka. 他们一定有那个信心，因为上帝直接跟他们说话。
Betul demikian? 是吗？是这样吗？ Saudara, ini adalah pikiran yang keliru. 这个是错误的思想。 Saudara, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. 弟兄姐妹们，耶稣是上帝降生在这个世界上的，成为人， Yang kemarin kita rayakan kan? 是我们庆祝 Natal, 在圣诞节庆祝的时候， Allah lahir menjadi manusia di kandang binatang. 神降生成为人，在马槽里。 Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengaku Yesus itu sebagai Allah kita? 问题是我们真正的相信耶稣是神成为人的吗？ Kalau kita sungguh-sungguh memiliki iman, memang Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan saya, Dia adalah Tuhan alam semesta. 如果 Silakan. 我们真正相信耶稣是我们的神， Apa yang Yesus katakan buat kita? 耶稣对我们说什么？ Itu adalah perkataan Allah. 那个是神跟我们说话。 Jadi saudara, kita tidak perlu mendengar secara audible suara Tuhan langsung di telinga kita berbicara. 所以弟兄姐妹们，我们不用直接能够听上帝跟我们直接说话的声音。 Saudara tinggal buka Alkitab. 我们只有我们看这个圣经， Apa yang Yesus katakan? 耶稣所说的是什么？ Dia berkata kepada kita apa? 他跟我们说什么？用从这个圣经， Itu adalah kehendak Allah. 那个就是神的旨意。 Saudara, Tuhan mengatakan kepada setiap kita bahwa engkau adalah garam dan terang dunia. 上帝跟我们说，你是世上的光，世上的盐。 Saudara, ini adalah panggilan Tuhan 这个是上帝的呼召， supaya kita menjadi saksi bagi Dia. 让我们可以成为他的见证。 Kita tidak perlu mendengar Tuhan berkata, Nana, kamu adalah garam dan terang dunia. Nana, kamu adalah garam dan terang dunia. Aku utus kamu. 楠楠，你是世界的光跟世界的盐，我要呼召你。 Tidak mendengar seperti itu. 那姐妹没有直接听上帝跟她说话在她的耳朵。 Semua panggilan Tuhan, perkataan Tuhan, kehendak Tuhan tertulis di dalam Alkitab ini. 上帝的旨意、上帝的吩咐，全部都写在这个圣经。 Saudara dan saya hanya cukup apa yang kita tahu kita lakukan. 我们只有什么？ Apa yang kita tahu yang kita 我们 baca. 知道的，我们读的，从这个圣经，我们就行他所吩咐的，从这个圣经。 Kita tahu seperti yang saya katakan. Kita pernah baca minggu beberapa bulan atau lalu mungkin kita sudah mendengar Pak Max berkhotbah tentang garam dan terang dunia. 我们已经听过张忍爱传道有说过，你们是世界的光，世界的盐。 Ini adalah panggilan buat kita. 这个是我们的上帝的呼召，对我们的呼召。 Apakah saudara tidak yakin itu adalah panggilan dari Tuhan? 是否你相信这个是上帝呼召我们的？ Saudara, ini adalah pikiran yang keliru, begitu ya. Lalu Yesus mengatakan di Matius 28 ayat 19 sampai 20. 然后耶稣也是说，在马太福音28章19到20节， Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们受洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守我，我就常与你们同在，直到世界的末日。 Kita juga mendengar perkataan Tuhan Yesus yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. 我们看，上帝有吩咐我们要
尽心尽力怎么来爱他，也是来爱我们的其他的人。 Saudara, itu adalah panggilan Tuhan. 那个就是神的呼召，神的吩咐，对我们的吩咐，对我们的呼召。 Semua yang saya katakan ini adalah panggilan Tuhan kepada setiap pribadi lepas pribadi. 这些都是上帝所呼召我们的命令。 Artinya semua orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Allah, maka dia mendapat panggilan ini. 所以全部相信上帝的人，就是基督徒，就是他们必须做的命令，就是这些圣经所吩咐的。 Matius pasal 28, kita tahu itu diberi judul sebagai amanat agung. 马太福音28章就是叫题目成为什么amanat agung. amanat agung 什么大使命，大使命，大使命。 Saudara, ini adalah panggilan buat saudara dan saya. 这个是上帝对我们呼召我们的。 Panggilan ini adalah kehendak Tuhan sejak zaman Abraham. 这个呼召是从亚伯拉罕的时代。 Ketika Tuhan berjanji, aku akan menjadikan engkau berkat. 当上帝应许亚伯拉罕要成为万国的祝福时候， Ya. Bahkan jauh sebelum Abraham. Bahkan di zaman Adam Tuhan juga memiliki panggilan yang sama. 超过亚伯拉罕就是当亚当夏娃，上帝也是有这个的吩咐。 Ketika Allah berjanji kepada Hawa, 就是当上帝应许夏娃的时候， keturunanmu akan meremukkan kepala ular. 你的后裔会什么？等一下，你的后裔会什么？Kejadian 3 Menghancurkan kepala ular. itu apa itu bahasa? Menghancurkan apa? 就是在创世纪哈。 Jadi bahkan sejak Adam Tuhan sudah berencana untuk memberkati bangsa-bangsa. 上帝已经有计划，就是要祝福万民万国。 Dan akhirnya itu digenapi melalui kelahiran Kristus yang kita rayakan. 这个的预言就是形式了在主耶稣基督。 Saudara, Tuhan panggil saudara dan saya. 上帝呼召我们， Tuhan panggil gereja air hidup. 上帝呼召活水教会，纽利活水教会。 Saudara dan saya, kita semua untuk menjadi berkat 我 bagi 们 dunia. 姐妹们跟我们 Menjadi berkat bagi dunia. 成为这个世界的祝福。 Mengabarkan kabar baik dan melakukan pemuritan adalah panggilan Tuhan buat gereja, buat saudara dan saya. 传福音，门徒训练就是上帝的呼召，对我们的呼 Mengasihi 召。 Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah panggilan buat saudara dan saya, buat gereja. 爱神，爱我们的邻居，爱我们的其他的人，是上帝的对我们的呼召。 Itu semua jelas tertulis di dalam kitab suci kita. 那些都很清楚的记载在我们的圣经。 Apakah saudara yakin saudara tidak dipanggil oleh Tuhan? 是否你不确定你是被神呼召的？ Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita semuanya dipanggil. 上帝清楚的告诉我们，我们每一个人是被上帝呼召的。 Tanpa kecuali. 没有分辨，没有分， Semua orang dipanggil. 全部人就是基督徒被神呼召，没有例外。没有另外的人哦。 Saudara, kalau saya bersyukur bahwa Tuhan memanggil kita untuk melakukan kehendak-Nya. 我感谢上帝，上帝呼召我们来行他的旨意。 Jadi di tahun yang baru ini kita bagaimana seharusnya reaksi saudara? 在 Respon kita. 在这个新的一年，我们怎么样回应上帝的呼召？ Saudara dan saya harus stepping out. 我们必须往前走，
往前走， keluar dari kondisi kita 离开我们的环境， untuk menuju apa yang Tuhan mau, panggilan Tuhan itu. 往上帝要我们走的道路。 Saudara, Tuhan ingin kehidupan pribadi kita menjadi saksi bagi Dia, 上帝要我们个人的生活 menjadi saksi. 成为祝福，大的见证好的大的见证。 Tuhan ingin komunitas gereja air hidup menjadi saksi bagi Tuhan. 上帝盼望我们这个苗栗活水教会成为外邦人的见证。 Saudara siap melangkah keluar atau siap untuk mati seperti Amuba? 我们勇敢吗？来往前走，面对什么？ Melangkah keluar. 我们勇敢吗？往前走， Saudara, mari kita melangkah dengan iman. 来，我们勇敢的往前走，靠我们的信心往前走， Bersandar kepada Tuhan. 来靠上帝。 Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. 来，我们一起低头祷告。 Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di tahun yang baru, Tuhan secara khusus boleh berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi sebagai orang Kristen. Kami mendapatkan panggilan-Mu ya Tuhan. Kau memanggil kami untuk keluar dari zona nyaman, supaya kami boleh menikmati berkat-Mu ya Tuhan, seperti berkat yang dialami oleh Abraham. Tuhan, kami juga rindu gereja kami untuk berani keluar dari zona nyaman. Kami juga rindu setiap pribadi kami berani keluar dari zona nyaman. Tuhan, tolong kami, tambahkan iman bagi kami ya Tuhan. Kami sudah mendengar jelas tentang panggilan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk melangkah keluar. Jadikan kami sebagai berkat. Jadikan gereja air hidup menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun baru ini 2022, ya, kita merencanakan untuk melakukan beberapa langkah keluar, stepping out, begitu ya, secara organisasi, secara gereja.